Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas diri kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kurniaan kesihatan, waktu dan kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada pagi yang mulia ini di dalam bulan Ramadan, pada 17 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di pagi ini duduk seketika mendengar dan juga mengulang kaji perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak ini dapat memberikan kebaikan dan juga kebajikan serta keberkatan ke atas diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan membaca 3 buah kitab. Kerana semalam kita tak dapat nak bersama kerana ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan membaca 3 buah kitab seperti kebiasaannya. Kitab yang pertama untuk kelas pada pagi ini iaitu kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama. Kemudian nanti kita akan sambung kitab yang kedua iaitu kitab Fiqhul Ibadat, dan yang seterusnya nanti kitab yang ketiga seperti biasa iaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Itu kitab berkaitan tentang haid, nifas dan istihadah. Baik. Kita akan terus masuk pada pembacaan kitab yang pertama iaitu kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama, karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johri. Masuk pada pelajaran yang ke-26. Pelajaran yang ke-26 iaitu berkaitan dengan adab perhiasan. Adab perhiasan. Muka surat 83, siapa yang memiliki kitab, muka surat 83, kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-26, adab perhiasan.
adab perhiasan. Ini peraturan-peraturan untuk menggunakan perhiasan. Jadi perhiasan ini suatu perkara yang kita ambil ataupun yang kita gunakan untuk menambah ataupun memperindahkan diri. Jadi perhiasan terkadang ada pada lelaki dan terkadang ada pada perempuan. Tetapi kebanyakannya perhiasan ini ada pada diri perempuan. Jadi dia ada perbezaan di antara perhiasan orang lelaki dan juga perhiasan orang perempuan. Terkadang perhiasan dalam bentuk pakaian dan terkadang perhiasan dalam bentuk alat solid dan terkadang perhiasan ni dalam bentuk barang kemas ataupun kita panggil peralatan tambahan pada anggota tangan ataupun pada anggota tubuh. Baik. Jadi dalam menggunakan perhiasan ada adab-adab yang dituntut oleh syarak. Walaupun perhiasan ini termasuk dalam perkara yang diharuskan untuk pakai bagi orang perempuan, namun ada beberapa perkara yang telah digaris pandukan oleh syarak, supaya orang perempuan apabila berhias, dia tidak termasuk dalam kalangan ataupun golongan perempuan yang berhias melampaui daripada had syarak, iaitu yang dikenali dengan kalimah tabarruj, yakni berhias ataupun memperindahkan diri sehingga melampaui batas syarak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat ada beberapa daripada adab perhiasan yang dinyatakan dalam kitab ini, sama ada dalam adab cara memakai perhiasan ataupun jenis-jenis perhiasan yang dibenarkan. Yang pertama, dia kata tiada mengapa, yakni diperbolehkan. Tiada mengapa, yakni dengan maksud diperbolehkan perempuan-perempuan berhias dengan perhiasan. Pada syarak tidak mengapa, tidak jadi satu kesalahan orang-orang perempuan berhias dengan perhiasan yang diterima. Itu kaedah yang diterima oleh perasaan yang baik dan yang diterima oleh syarak yang mulia. Itu syarat dia. Walaupun orang perempuan diperbolehkan untuk memakai perhiasan, tetapi syaratnya apa? Yang pertama, diterima oleh pandangan orang. Orang yang baik apabila dia pandang pada perhiasan tersebut, ia termasuk dalam keelokan. Dan juga perhiasan yang diterima oleh syarak yang mulia. Ini perhiasan yang diterima di sisi agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bolehlah orang perempuan untuk berhias, tetapi dengan garis pandu yang telah ditetapkan oleh syarak. Bukanlah kita katakan boleh dengan maksud diberi keluasan. Tidak. Maksudnya mesti lagi kita mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab itulah agama ini datangnya dengan undang-undang. Agama ini datang dengan adab. Agama ini datang dengan peraturan. Jadi barang siapa yang mengikuti dan menturuti peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak ataupun yang telah ditetapkan oleh agama, maka dia termasuk dalam hamba yang menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar ataupun melampaui, maka termasuklah hamba yang asi, yang bermaksiat. Okey. Walaupun diperbolehkan orang perempuan berhias dengan perhiasan yang diterima oleh perasaan yang baik, ini pandangan yang baik dan syarak yang mulia, tetapi tiadalah patut ia perempuan tu menghilangkan masanya pada yang demikian itu saja. Walaupun diperbolehkan, walaupun diharuskan, dan walaupun telah menggunakan perhiasan yang dibenarkan oleh syarak, tetapi pengarang kitab kita ni kata tak patutlah seorang perempuan tu menghabiskan masanya hanya semata-mata untuk berhias. Ini masalah lah. Walaupun boleh, tapi janganlah kita tumpu kepada benda tu saja. Janganlah kita memperbanyakkan masa hanya untuk berhias diri. Maka ia termasuk dalam perkara yang mempersia-siakan waktu. Walaupun boleh, tapi jangan sampai membazir waktu. Ini kan orang perempuan kalau bersolek kan bukan sekejap. Walaupun kita kata pakai tudung sekalipun, tapi nak pilih tudung tu pun makan masa.
Itu satu hal. Kemudian nak bersolek, walaupun dengan solekan yang sederhana saja itu pun makan masa juga. Jadi pengarang kitab kata ni, janganlah menghabiskan masa yang terlalu banyak hanya semata-mata nak menghadap kepada cermin dan menghiaskan diri. Tu. Yang kedua, setengah daripada kejahilan itu, yakni sebahagian daripada kebodohan. Kejahilan sama juga maksudnya dengan kebodohan. Setengah daripada kebodohan ataupun kejahilan itu, ini bagi perempuan lah, bahawa menghilangkan oleh kebanyakan perempuan akan beberapa jam. Nak kata lama tu, dia kata kaya kat sini sampai menghilangkan oleh kebanyakan perempuan akan beberapa jam, iaitu masa yang lama pada ketika pagi. Pada waktu pagi, pada menyelesaikan rambut dan mendandan, akan halnya di hadapan cermin. Jadi termasuk dalam kebodohan dan kejahilan yang ada pada seorang perempuan, yang mana mereka itu memperuntukkan masa yang terlalu lama. Untuk apa? Menghiaskan rambut. Dah lepas sikat, lepas sikat, lepas sikat. Kemudian apa lagi? Mendandan akan dirinya itu di hadapan cermin. Pakai celok ke, pakai gecu ke, pakai ini ke. Kalau lama orang perempuan kan nak keluar daripada rumah, kalau lama betul tu, nak tunggu dia siap tu. Kadang kalau kita janji nak pergi pukul 8, pukul 6 tu duduk pada cermin dah. Tu kalau takut kena tinggal lah. Takut kena tinggal pukul 8, pukul 6 tu dia siap dah. Tapi kalau kita kata nak keluar pukul 8, pukul 7 dia tak siap lagi, maka kita boleh telefon dengan orang yang kita buat janji, kata postpone lagi sejam. Suami tu kena postpone awal-awal dengan temu janji. Kenapa? Isteri belum siap pukul 7, nak pergi pukul 8. Kenapa pukul 8 tu belum tentu kita boleh keluar. Sebab apa ni? Sebab dia menghabiskan waktunya untuk memperhiaskan diri dia. Ini termasuk dalam kelakuan yang tak elok lah. Sehingga ulama' ni kata, pengarang kitab ni kata, sebahagian daripada kejahilan tu ada kat situ dah. Walaupun dia tu orang yang cerdik pada zahirnya, walaupun dia tu orang yang berkedudukan sekalipun, tetapi kalau dia membanyakkan masanya hanya pada menyelesaikan urusan rambutnya, mendadan wajahnya di hadapan cermin, maka ia termasuk sebahagian daripada kejahilan. Tu. Dan setengah daripada kejahilan itu, bersungguh-sungguh ia menjadikan dirinya seperti berhala yang berhias. Nampak kasar tapi gitulah. Nampak tak berhala yang disembah oleh golongan orang-orang yang Hindu ke, orang Buddha. Hindu lah biasanya. Lihat patung-patung dia macam mana. Bukan sekadar patungnya, warna-warninya lagi, dengan cat di mukanya lagi, dengan hiasan di kepalanya lagi, bunga di badannya lagi, cat di bibirnya lagi. Tu dia kata tu. Jadi termasuk sebahagian daripada kejahilan orang perempuan tu yang memang bersungguh-sungguh menjadikan dirinya seperti berhala yang berhias. Maksudnya apa ni? Mencantikkan dirinya seumpama berhala yang berhias. Nauzubillah. Ni walaupun nampak kasar tapi ada persamaan, kita lihat. Sebab tu orang perempuan setengahnya bila dia keluar daripada rumah, sebenarnya dia tak membawa wajahnya yang sebenar. Hati-hati orang lelaki, jangan tertipu. Kenapa? Itu bukan wajah rasmi dia. Banyak kan kita lihat di media sosial dan sebagainya, waktu dia letakkan gambar dan sebagainya bukan macam lagi. Tapi bila dia buang dia punya alat make up tu, kita kata alat solid bedaknya ataupun foundationnya yang digunakan tu kat sekilo boleh timbang. Tu untuk sekali dia berhias. Tengok banyak mana masa yang digunakan untuk menghias dirinya dengan kadar banyaknya alat solid yang dia gunakan. Sebab tu orang perempuan kita lihat alat solid ni banyak. Bukan sekadar bedak saja, taklah, bermacam-macam. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, kemudian nanti ada dia punya pengilatnya, kemudian masuk ke celoknya pula, nanti kemudian masuk ke lipsticknya pula. Macam-macam lah. Macam-macam dia pakai. Adakah itu kita kata satu keperluan yang dituntut pada syarat? Sebenarnya tidak. Bila berlebih-lebihan seumpama tu, ia termasuk dalam perkara yang sia-sia. Termasuk dalam perkara yang sia-sia. Padahal pengarang kita kata, padahal yang demikian itu, mana yang demikian itu? Yang demikian itu, yakni bersungguh-sungguh menjadikan dirinya seperti berhala yang berhias, menghodohkan
menghodohkan dirinya dan menetapkan hukum bodohnya. Dalam hodoh satu hal, menetapkan hukum bodoh maknanya nyata bodoh. Ni pengarang kitab kata ni, bukan saya kata ni. Bukan semakin mengindahkan, bukan semakin mencantikkan, tetapi semakin menghodohkan dirinya dan semakin menetapkan, yakni memastikan bodohnya tu. Kerana apa? Kerana dia kerana tiada ia perempuan itu memperbuat segala yang mustahak baginya. Sebab apa dihukumkan sebagai menghodohkan dan juga menetapkan kebodohan atas dirinya? Kerana dia buat satu perkara yang tiada mustahak, yang tiada keutamaan, yang tiada kelebihan, yang tiada kepentingan atas dirinya. Sebab tu tak boleh. Okey, jadi janganlah kita zahirkan. Walaupun kita dipandang cantik di sebahagian orang, tapi di sisi orang yang benar-benar berakal, perbuatan tersebut tak termasuk dalam pandangan orang yang baik. Sebab tu kita nak lihat pandangan siapa yang patut kita ambil dan dahulukan ketika kita nak buat sesuatu. Yang pertama pandangan Allah, yang kedua pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling utama. Jadi kalau kita buat sesuatu yang mana kalau kita adukan dengan pandangan Allah, Allah redha, ini yang terbaik. Kalau kita buat sesuatu, kalau di sisi pandangan Rasulullah inilah yang elok, maka inilah yang bagus untuk kita buat. Tetapi kalau kita buat sesuatu hanya untuk menarik pandangan manusia, mengenepikan keredaan Allah dan Rasul, maka sia-sialah. Sebab tu kita termasuk dalam kalangan orang yang buat sesuatu yang tiada mustahak, yang tiada keutamaan. Apa keutamaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini? Iaitu Allah perintahkan kepada kita supaya menggunakan setiap nikmat, kelebihan dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan makhluk jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sebab itulah bersolek ini terkadang ada bahagian termasuk bahagian ibadah. Bila? Ketika dikehendaki ataupun ketika diperintahkan oleh suaminya. Kalau suami perintah, dia nak suruh kita solat, ambillah masa lama mana pun. Yang penting suami redha. Dia redha dengan perhiasan yang kita pakai, dia redha dengan solatkan yang ada pada kita tu, maka buatlah. Itu patut bersungguh-sungguh. Yang itu tak termasuk dalam apa kita kata mensia-siakan waktu, bahkan ia termasuk bahagian ibadah. Kenapa? Nak menambat dan menarik hati suami. Tetapi kalau kita menghabiskan waktu memperindahkan wajah, memperelokkan hiasan hanya semata-mata untuk keluar, ditatap oleh ajnabi, lelaki yang bukan mahram kita, hukumnya sia-sia, bahkan haram lagi berdosa. Adalah haram berdosa, bodoh pula. Tu je. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan perhiasan. Jangan kita banyakkan masa kat situ. Kerana terkadang itulah banyak tempat banyak keadaan yang kita tertinggal, temu janji ataupun pertemuan dengan orang ataupun urusan kerja tertangguh dan sebagainya. Kenapa? Kerana membanyakkan menghiaskan diri dan memperindahkan diri dengan solatkan. Okey. Yang ketiga, bermula perempuan yang kasih akan perhiasan yang sia-sia. Bermula perempuan yang kasih akan perhiasan yang sia-sia, yakni perhiasan yang tidak membetuli dengan adab yang mulia dan perhiasan yang tidak membetuli dengan tuntutan syarak. Ini dipanggil perhiasan yang sia-sia. Bermula perempuan yang kasih akan perhiasan yang sia-sia, yang melanggar hukum-hukum dan adab agama dan dunia, itu ialah memudaratkan dirinya. Sebenarnya memudaratkan dirinya di dunia dan juga memudaratkan dirinya di akhirat. Di akhirat dia akan tergolong dalam golongan orang yang bertabarruj, menghias diri sehingga melampaui dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Mudaratnya di dunia mendapat hinaan, mendapat cacian, mendapat apa kita kata ini, celaan daripada orang. Maka jadilah ia perempuan yang kasih akan perhiasan yang sia-sia, hina pada pandangan orang yang berakal. Di sisi orang yang berakal, orang ini termasuk dalam orang yang hina. Hina kerana apa? Dia melanggar tuntutan syarak. Itu kena jaga baik-baik. Jadi jangan kasih pada perhiasan. Berpada-padalah.
Berpada-padalah. Jangan sungguh sangat, kita kata. Jangan sungguh sangat. Maknanya berpada-pada. Yang memada dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang bersama dengan kita lah. Kalau kita sudah berkahwin, siapa yang sepatutnya kita beri? Suami kita. Jadi kalau dia kata, memada dah awak ni, memada dah, pakai bedak sejuk pun cantik dah, maka memadalah pakai bedak sejuk, tak payah pakai bedak-bedak lain. Contoh ni contohnya. Maka memadalah. Okey. Terkadang kalau kita memperbanyakkan hiasan, maka memperbanyakkan modal lah pula. Banyaklah belanjanya. Sebab tu perbelanjaan barangan orang perempuan nisbah apa kita kata ni, kebersihan dirinya lebih banyak daripada orang lelaki. Bermula daripada rambut sampai kepada kaki, serba-serbi banyak, tak padan satu. Rambut tak padan shampoo, dia kena shampoo lagi, apa lagi, conditionernya lagi. Lepas tu adalah 3-4 jenis kalau nak beli. Kita lelaki satu je. Terkadang orang lelaki nak mudah lah, saya tak tahu orang lain. Sabun yang satu boleh guna seluruh badan. Sabun badan boleh jadi sabun rambut, boleh jadi, boleh guna untuk seluruh badan. Terkadang bukan kadang sabun badan, sabun basuh pun boleh jadi sabun badan. Tak susah bagi orang lelaki. Setengah orang lelaki. Mudah je, tak ada masalah. Kita yang penting nak bersih. Ada pun orang perempuan ni ada memang apa Allah Ta'ala jadikan dia tu rumit. Rumit bukan saja daripada sifatnya, bahkan daripada keperluan dirinya pun rumit. Tapi janganlah sampai terlalu merumit-rumitkan. Sampai terkadang membawa kepayahan dan kesusahan kepada orang yang menanggungnya lah. Kalau dia belum kahwin, jadi susah kepada ibu bapanya. Kalau dia dah berkahwin, jadi satu keberatan atas suaminya. Kenapa? Keperluan diri seorang isteri itu menjadi sebahagian daripada nafkah yang perlu ditanggung oleh suami. Sebab tu suami kalau nak pilih isteri, jangan yang terlalu vogue sangat, kita kata. Kenapa? Belanjanya besar. Belanja besar. Bukan sekadar nafkah makan minum, nafkah pakaian lagi, nafkah alat solid. Sebab dia dah biasa dengan alat solid, sehingga kalau dia bersama dengan kita, dia tak dapat pakai apa yang dia pakai sebelum kahwin dengan kita ni, orang lelaki, nyanyi kita. Termasuk dalam orang yang tak memenuhi keperluan diri bagi seorang perempuan. Sebab tu pilih yang bersederhana, yang boleh kita lihat, bila lihat wajahnya tu taklah nampak perbezaan dengan warna kulit tangannya, ataupun dengan perbezaan warna kulit lehernya. Warna tangan lah. Orang lelaki sebelum kahwin tak boleh tengok leher tangan. Tangannya nampak gelap tapi mukanya putih. Tu ada muskilah. Ada muskilah kat situ. Kenapa? Mungkin kerana pada mukanya tu dipakai dengan sesuatu yang berlebihan sehingga nampak perbezaan. Okey, tu kena jaga baik-baik. Jadi orang perempuan jangan berlebih-lebih sangat pada memakai alat solid. Bukan kata tak bagi, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Baik. Yang keempat, patutlah bagi perempuan berperhiasan dengan sederhana, dengan sederhana yang mensabitkan terbilangnya dan meninggikan keadaan dirinya, serta menambah keelokan dan kesempurnaan adabnya. Maka bagi orang perempuan ni, bersederhana itu elok dah. Apabila kita pakai bersesuaian, bila orang tengok pun, molek dah ni. Mana tak terlalu melampau-lampau sampai menimbulkan rasa tak sedap dipandang oleh orang lain. Dan peralatan ataupun perhiasan yang dipakai oleh perempuan ini, apabila dipakai itu memang nampak menambah keelokan dan juga kesempurnaan adab dirinya. Mana tak perlu untuk kita berlebih-lebihan dalam memakai alat perhiasan ataupun alat solidkan. Baik. Yang kelima, janganlah ia memakai keelokan yang dibuat-buat. Keelokan yang dibuat-buat, ini sesuatu yang tidak ada tapi dibuat-buat. Antaranya apa? Kita ambil contoh. Contoh pertama, orang perempuan yang suka pakai apa kita panggil tu, mata tu, contact lens tu. Matanya asal hitam gitu je, tapi nak nampak macam mata orang putih, dia pun pakai warna biru. Sebelah biru, sebelah hijau, contohnya kan. Itu dia panggil keelokan ataupun perhiasan yang dibuat-buat. Okey, kemudian ada yang lain pula, dia buat apa lagi? Giginya dihakis supaya nampak tajam dan sebagainya. Itu pun termasuk keelokan yang dibuat-buat. Bukan termasuk dalam apa kita kata, sesuatu yang memang asli dah. Muka contohnya, muka pun macam tu, kulitnya biasa saja tapi nak nampak putih, dia pakai bedak, pakai itu sampai berubah, sampai orang tak kenal, sampai orang tak boleh cam dengan dia. Sebab tu tak boleh. Dia kata janganlah ia perempuan tu memakai suatu keelokan yang dibuat-buat,
Kerana apa? Kerana iaitu mengurangkan kemuliaan dan kelebihan dirinya. Sebenarnya dia semakin menghilangkan kemuliaan dan kelebihan yang ada pada perempuan tersebut. Dan lagi mencederakan kesihatannya. Bila kita menggunakan sesuatu bahan, umpama contoh orang perempuan, dia nak bagi pipi nampak berkilat, flawless ke apa nama, saya pun tak pasti sangat. Maka dia letaklah cocok ke dan sebagainya. Yang mana dia letak alat-alat tertentu ataupun ubat-ubat tertentu yang akhirnya memudaratkan diri dia. Yang akhirnya memberi kesan yang teruk pada dia. Berlaku kudis dan sebagainya. Itu kena hati-hati. Kita berpadalah dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita semula jadi ini. Mana Allah berilah kita rupa macam tu, maka insya-Allah kalau kita menghargai pemberian daripada Allah, nescaya kita akan dapat rasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Tetapi kalau kita rasa tak cukup, selagi tak kita lihat orang, tak cukup macam nanti, mula-mula hidungnya pesek, rasa dia tak comel, hidung pesek, dia mancung kan pula. Kalau mancung dia tak terlalu mancung pula. Sebab apa? Tak bengkok, dia bengkokkan pula. Akhirnya jadi tak orang, tak jadi orang. Tu dagu gini tak, dagu mula apa kita kata lepas gini tak comel, nak dilonjongkan, tak lonjong comel, dibulatkan. Akhirnya jadi tak jadi. Maknanya memadalah dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah, insya-Allah. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu redha, kalau kamu syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghadirkan kepada kamu pasangan yang memang sesuai untuk kamu, yang boleh menerima kamu seadanya. Jadi jangan kita meletakkan keindahan wajah kita ni sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain. Kenapa? Apa yang ada pada wajah kita ni tak kekal. Kalau orang kasih kepada kita kerana kecantikan, maka ketahuilah kecantikan itu tak kekal. Jadi bila kamu tak cantik, dia tak akan kasih kepada kamu. Biarlah kita ni kelihatan cantik kerana disayangi. Jangan kerana cantik, jangan kerana kita cantik kita disayangi, tetapi biarlah kerana disayangi tu kita ni kelihatan cantik. Dia dua benda yang berbeza. Kalau orang sayang kita kerana cantik, bila kita tak cantik, dia tak sayang kita. Tetapi kalau dia sayang kepada kita, walaupun tak cantik, dia akan lihat kita cantik. Sebab tu pentingnya kasih sayang. Cari orang yang boleh menyayangi kita kerana diri kita. Bukan dia menyayangi kita kerana kecantikan dan kelebihan yang ada pada kita. Kenapa? Kecantikan, kelebihan, kesempurnaan akan hilang. Bukan kita cantik ni kekal sampai umur 50 tahun. Tak ada kekal. Waktu kita cantik, dia kasihlah. Waktu kita tak cantik tak. Tapi kalau dia kasih kita kerana diri kita, walaupun tak cantik, maka dia tak pandang benda tu. Kasih sayangnya akan berkekalan. Sebab tu janganlah kita memperbodohkan diri kita dengan merubah rupa paras kita hanya semata-mata untuk menarik perhatian orang supaya suka kepada kita. Ia termasuk dalam perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia saja. InsyaAllah kalau kamu ikhlas dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, walaupun kita tak termasuk dalam kategori orang yang cantik dan sebagainya, Allah Ta'ala akan menghadirkan pasangan yang baik, yang boleh menerima kamu dengan seadanya, yang boleh menjaga kamu dengan sebaiknya, insya-Allah. Okay. Jadi dia kata, jangan memakai keelokan yang dibuat-buat, benda yang tak asli kita buat, kerana iaitu mengurangkan kemuliaan dan kelebihan, dan lagi mencederakan kesihatannya serta mendatangkan rupa yang sangat hodoh. Betul kita lihat banyak dah kan kes orang yang merubah rupa bentuknya, akhirnya macam mana jadi dia. Allah, na'udzubillah, takut nak tengok. Terutama kalau kita lihat pelakon-pelakon di luar negara lah, yang di Eropah ke, yang di Korea dan sebagainya, tu bukan asli belaka, tu tak asli. Tapi di mana kesudahannya, tengok bila mereka dah semakin lanjut usia, wajah mereka semakin menampakkan keburukan. Ini kena hati baik-baik. Kena jaga baik-baik. Baik. Yang keenam, mewarna-warnakan muka dan menghaluskan bulu kening itu menghodohkan muka dan menghilangkan keelokannya yang sejati pada ketika dipandang dekat. Ni orang perempuan yang suka warna-warna muka. Maksudnya apa? Pakai bedak yang bukan sekadar bedak saja kan, nanti ada sininya pink sikit, sininya tu sikit, nanti warna sini lain, warna lain. Kalau dipandang daripada sini nampak lain, pandang sebelah sana nampak lain, pandang depan nampak lain. Tu tak tahulah macam mana dia buat alat solek tu, tapi itulah maknanya mewarna-warnakan muka dengan alatan-alatan solekkan. Ataupun yang menghaluskan bulu kening. Bulu kening yang ni cukur. Cukur. Haram perempuan mencukur bulu kening.
Haram orang perempuan mencukur bulu kening, melainkan mereka yang sudah berkahwin mendapat keredaan daripada suami. Tapi haram dia keluar daripada rumah. Melainkan duduk di rumah dalam keadaan begitu. Kalau keluar boleh, tapi dengan tutup mukanya sampai tak dilihat oleh orang lain. Tapi kalau dia belum berkahwin, maka haram atas dia tu mencukur bulu kening. Ini menghaluskan, maksudnya cukur lah. Daripada besar ni dihaluskan. Sampai kecil kadang. Nampak halus, kadang cukur habis. Orang perempuan setengahnya tak. Allah Ta'ala jadikan molek dah gini. Kemudian dia tak puas hati, dia cukur. Dia cukur habis ni, kemudian dia ambil celak tu, dia buat pula kening lain. Ada macam ni? Ada kan? Dia molek ada kening dah, dia cukur. Konon tak comel waktu Tuhan bagi. Kemudian dia ambil celak, dia buat lain. Konon-kononnya dia buat tu lebih comel daripada Tuhan buat. Ini betul tak betul? Tak betul sama sekali. Ini kata bid'ah ni lah, merubah perbuatan Allah Ta'ala. Waktu Tuhan bagi tu comel dah. Tak usah kita nak tu lah, mana comel dah waktu Tuhan bagi kat kita tu. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, di muka kita tu lah kesesuaiannya. Kalau kita kata tak comel kening aku, nak tengok macam kening Siti Nurhaliza umpama contoh, dan muka kita tak sesuai dengan kening Siti Nurhaliza umpama contoh, letak kat kita walaupun kening tu sebiji macam Siti Nurhaliza, orang kata Allah hodohnya lah. Kerana orang tetap tak nampak yang kita tu Siti Nurhaliza contohnya lah. Walaupun kita rubah kening kita, walaupun kita rubah kening kita sekalipun, ataupun merubah salah satu daripada anggota muka nak serupa dengan orang tu, takkan serupa, takkan sama. Sebab tu lah kalau orang yang warnakan muka dan menghaluskan bulu keningnya, yang ni cukup. Ini terutama bila terkadang sampai waktu orang nak berkahwin. Banyak orang perempuan nak berkahwin, nak nampak cantik ni sampai dia melanggar hukum-hukum syarak. Melanggar hukum-hukum syarak. Itu kena jaga baik-baik. Bukan sekadar tu lah, bukan sekadar yang cukup ni orang perempuan. Kadang yang ni ada dicukup, kemudian yang tak cukup ditambah. Tu bulu mata ni. Kadang nak buka mata pun tak kuat. Sebab panjangnya bulu mata dia tu sampai tak kuat nak buka mata. Setengahnya panjangnya bulu mata boleh buat sakut baju. Boleh buat hanger cek je sini. Tu nak kata tambahnya tu. Tak berpuas hati. Tak berpuas hati. Kenapa berlaku macam ni? Dia kembali kepada bab kedua tadi. Sebab apa? Banyaknya masa menghadap cermin sehingga menghilangkan kepuasan pada diri sendiri. Bila kita lama tengok cermin tu sebenarnya dia menipu kita. Tengok ini mula comel dah, tengok sekali lagi, lain pula. Ubah. Lepas tu dah pergi nak tengok lagi. Bila tengok gini, nampak lain lagi. Tambah. Lama-lama keelokkan dan comel tu hilang dengan sebab apa? Tambahan. Tu. Jadi mewarna-warnakan muka dan menghaluskan bulu kuning ni kan banyak kan yang berlaku sekarang. Banyak ni. Sebab tu orang lelaki kalau kita nak pergi melamar orang, waktu kita nak melamar perempuan tu gini dah, kata tak payah tengoklah, tak apalah. Sebab apa kita boleh kata aku tak mampu ni nak layan orang perempuan gini. Kenapa? Bahagian muka je mahal gitu dah. Bahagian muka alat solat tu tak mampu dah nak tanggung. Tu belum bahagian lain lagi. Cari yang sederhana saja. Dan kita sebagai orang perempuan pun bersederhana lah. Okey. Mewarna-warnakan muka dan menghaluskan bulu kening itu sebenarnya menghodohkan muka dan menghilangkan keelokan muka yang sejati, yang sebenar pada ketika dipandang dekat. Dari jauh orang nampak comel lah. Dari jauh, umpama contoh tengok gambar, comel ni. Dia tengok dekat-dekat depan-depan, Allah, gini tu orang. Dari jauh tadi bukan main lagi. Duk tengah fikir Juhi Chawla ke ni Juhi Chawla ke Christina pun nama tu lagi tu kan. Dari jauh, dia dekat kata Allah, gini je rupa. Sebab apa? Menghilangkan keelokan wajah. Ini bukan termasuk nak menghina, tapi kita nak khabar benda yang salah. Benda yang salah kita kena khabar salah lah. Kalau orang tu muka dia biasa saja, daripada jauh dipandang begitu, daripada dekat pun nampak sama je lah. Itulah muka sejati dia, itulah muka sebenar dia. Okey. Maka dari sebab itu, janganlah terpedaya dengan kelakuan yang bodoh itu. Kerana itulah jangan terpedaya orang perempuan. Mana kelakuan yang bodoh? Itu mewarna-warnakan muka dan menghaluskan bulu kening serta meletakkan perhiasan-perhiasan tambahan pada wajah. Ini tak salah. Tak payah buat. Okey. Dan yang ketujuh, disuruh oleh syarak akan perempuan bersolek akan dirinya ialah kerana suami. Syarak perintah orang perempuan ni bersolek bila suami tu berkehendak. Sebab tu terkadang jadi wajib
Seorang isteri tu bersolek bila suaminya berkehendak. Saya nak awak solat rupa gini sebagainya, wajib buatlah. Dan terkadang hukumnya sunnah bila suami tak perintah, isteri sendiri yang nak buat. Isteri sendiri yang nak buat. Maka boleh. Dan terkadang hukumnya haram bila suami tak berkehendak, isteri tu buat juga. Tu maka hukumnya haram. Okey. Disuruh oleh syarak, yakni undang-undang agama kita lah, akan perempuan bersolek akan dirinya ialah kerana suaminya. Tapi zaman kita sekarang ni terbalik. Orang bersolek bukan untuk suami, tetapi untuk diperlihatkan kepada orang lain. Walaupun bukan sesama lelaki, tetapi untuk diperlihatkan dengan sama-sama rakan perempuannya. Di rumah tak seperti mana dia keluar daripada rumah. Sama ada solekkannya ke, pakaiannya ke, tak samalah. Kenapa ni lah sudah terbalik. Sepatutnya solekkan perhiasan yang ada pada diri seorang perempuan tu untuk siapa? Untuk suaminya. Bukan kerana hendak memperkenankan kepada sekalian orang lain. Itu dia kata. Bukan tujuan bersolek ni untuk memperkenankan supaya orang suka, supaya orang lain ni suka kepada dia, supaya orang lain ni jadi tertarik kepada dia. Itu bukan tujuan bersolek. Sebab tu kita lihat pada bab pakaian. Bagaimana orang perempuan keluar daripada rumah? Dia kena pakai pakaian yang tidak menarik perhatian orang lain. Sebahagian ulama mereka menyatakan orang perempuan keluar daripada rumah dengan pakaian yang memang hodoh, kita kata. Pakaian yang bukan pakaian kemegahannya. Pakaian yang bukan pakaian eloknya. Walaupun bersama dengan suaminya sekalipun. Apatah lagi kalau tak bersama dengan suami. Ini kenapa? Nak jaga perempuan. Tapi di rumah pakailah pakaian yang terbaik. Pakailah pakaian yang terbaik. Ni sepatutnya tak kira nak masak ke, basuh baju ke. Maksudnya pakaian yang elok lah. Pakaian yang elok, yang disukai oleh suami. Kalau suami kata berkehendak macam tu lah. Saya kat rumah nak tengok awak pakai gini saja. Tak kira lah masak ke, basuh baju ke, nyapu ke, apa nak pakai macam ni. Dah kena pakailah, suami tu redha. Tapi tak ada lagi dah rasa suami macam tu. Tu dia nak katalah keutamaan orang perempuan ni, dia bersolek, berhias untuk suaminya. Demikian juga syarak menuntut dengan tidak membelanjakan pada perhiasan itu dengan berlebih-lebihan. Dan syarak juga menuntut atas orang perempuan supaya tidak membelanjakan, yakni mengeluarkan duit ataupun hartanya yang berlebihan hanya pada perhiasan-perhiasan. Tu kena jaga baik-baik. Sebab memang perhiasan orang perempuan ni mahal-mahal. Bukan murah-murah, mahal-mahal. Bulanan tu untuk dia saja, kalau betul-betul lah sebahagian orang perempuan lah yang betul-betul jaga kecantikan, nak keluar rumah dan sebagainya, setakat 100 tak cukup. Cakap 100 tak cukup. 100 tu baru bahagian shampoo rambut saja boleh lah. Tu tak masuk bahagian muka lagi, gecu lagi. Tu penjagaan kuku lagi, penjagaan kaki lagi, penjagaan kulit lagi. Banyak orang perempuan ni. Sebab tu dia kata walaupun diharuskan, janganlah kita membelanjakan banyak. Banyak sangat pada perhiasan. Hingga banyak tu hingga luput belanja-belanja yang mustahab. Sehingga sampai tak cukup keperluannya yang lebih penting, umpama makan, minum, pakaian untuk menutup aurat itu lebih utama, pendidikan anak-anak itu lebih utama sebenarnya. Jadi sebagai seorang isteri ini, dia kena tahulah mana yang patut didahulukan, keperluan ataupun kehendak. Jadi pada alat solek tu, dia ada keperluan dan ada kehendak. Keperluan ni maksudnya memada untuk menjaga apa kita kata ni, keelokan wajahnya dan juga tubuhnya, tu keperluan. Tapi kalau sampai kepada nak tambah sikit, nak jenama yang elok lagi, nak nampak ni dan sebagainya, itu dah termasuk kehendak dah. Jadi kalau melampaui daripada keperluan asal, sampai tak cukup nak beli makan, sampai tak cukup nak belanja anak-anak sekolah dan sebagainya, ini dia tegah oleh syarak. Kerana sebab itulah orang perempuan dia kena lihat atas kemampuan suaminya. Atas kemampuan suami. Kalau suami tak mampu, jangan berlebih-lebihan. Maka jika diluputkan akan yang mustahak itu, nescaya haram membelanjakan pada perhiasan itu walaupun 1 sen. Nampak tu? Haram. Kalau sampai tak makan, sampai tak ada pakaian, sampai anak-anak ni pun tak ada keperluan yang sebagainya. Untuk apa? Semata-mata isteri ni dia tuntut nak alat ni, nak pakai ni, nak jenama ni dan sebagainya. Tu contohnya. Sampai tak cukup makan, ketika tu belanja kepada benda tu walaupun 1 sen sekalipun, hukumnya haram.
Hukumnya haram. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Kalau kita lihat orang tua-tua kita, peringkat mak dan nenek kita yang sana, cuba tanya alat solat mereka apa yang mereka makan. Biasa-biasa je. Kerana ramuan, kita kata ramuan tu ramuan alami daripada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Muka comel sampai sekarang. Sampai 50-60 pun masih kita kata masih eloklah dipandang, tak ada masalah. Ada setengah orang perempuan kita umur 30 dah setara dah dengan mak kita umur 60. Kenapa alat solat tu beri kesan? Memang ada dah orang tua dulu, bukan dia utamakan di luar, tapi dia jaga pemakanan dia. Dia jaga makanan apa yang patut, kemudian dia jaga aktiviti dia, dia jaga waktu rehat dia, semua dia jaga. Sebab tu mereka ni mampu mengekalkan kecantikan dan juga mengekalkan kesihatan tubuh walaupun usianya sudah lanjut. Walaupun mereka tu dah berusia 50-60 pun mereka masih mampu untuk aktif buat kerja ke sana kemari. Adapun orang kita sekarang ni kerana terlalu banyak sangat bahan kimia ni yang menyebabkan pertama rosak zahirnya. Daripada alat solatnya dicampur dengan bahan kimia. Kemudian tu untuk kesihatan tubuhnya dengan makan pilnya, dengan makan ubat-ubatannya yang berbagai-bagai, akhirnya sampai umur 40 macam-macam penyakit dah ada. Kansernya, barahnya, kecil manisnya, darah tingginya, macam-macam penyakit ada. Kenapa? Kerana kesan daripada pengambilan bahan-bahan yang dicampur dengan bahan kimia dan sebagainya merosakkan tubuh. Tu kena jaga baik-baiklah. Okey, jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Bila berlebihan ni jadi macam-macam lah. Maka sungguhnya telah melampaui oleh perempuan-perempuan Islam akan perhinggaan yang sederhana. Maka ada sebahagian daripada orang perempuan-perempuan yang Islam ini melampaui daripada had kesederhanaan apabila dengan membelanjakan lebih daripada yang patut. Kerana apa? Kerana hendak mengikut perempuan barat, pada memakai fashion-fashion yang baharu. Ni kan kita banyak cenderung kepada melihat orang lain, melihat kepada perempuan-perempuan yang di luar, perempuan-perempuan yang fasik daripada kalangan orang-orang yang bermaksiat sokmo kepada Allah Ta'ala. Nak cantik muka macam dia, penyanyi Korea lah, penyanyi Jepun lah, penyanyi Amerika dan sebagainya. Tujuan nak ikut orang yang fasik. Tapi belanja tu sampai berlebih-lebihan, sampai melebihi daripada perkara yang dihadkan. Cuba kita lihat bagaimana kehidupan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat cantik. Tidak ada di antara kita kata perempuan yang tergolong dalam golongan perempuan yang cantik melebihi daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha di zamannya. Tapi bagaimana keadaan dia? Bukan Fatimah ni kita kata apabila kita cerita benda ni dia termasuk dalam kalangan orang yang tak menjaga dirinya. Nauzubillah kalau kita kata begitu. Tetapi dia tak mengutamakan perhiasan dunia, sehingga Rasulullah pernah bertemu dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, berbekas di jarinya itu dan di tangannya itu kesan-kesan daripada buat kerja lah sampai pecah tangan, sampai dia nak salam ayah dia pun rasa malu. Kenapa? Kerana takut ayah rasa tak selesa, dengan sebab tangannya kasar dan sebagainya. Kenapa? Banyaknya buat kerja dia. Dan terkesan pada wajahnya tu kadang debu daripada uli tepung dan sebagainya. Ini ada pada wajah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maknanya hidup bersederhana, kerana kecantikan dan keelokan diri kita ni bukan untuk dunia, sebenarnya untuk akhirat. Untuk akhirat. Bagi perempuan yang mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, menjaga keelokan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya daripada dilihat oleh perempuan, dilihat oleh lelaki-lelaki ajnabi, maka kemuliaan dirinya di akhirat melebihi daripada bidadari-bidadari syurga. Kalau bidadari syurga tu dia punya comel tak usah katalah. Tapi apabila perempuan yang solehah ini, mereka diberi peluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan mereka daripada paras rupanya, daripada kelakuannya, daripada perilakunya melebihi daripada bidadari-bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita jangan nak mensia-siakan kelebihan yang kita ada di dunia ini semata-mata untuk ditunjukkan kepada orang. Nanti di akhirat kita tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Taala. Memperhiaskan diri dengan melampau-lampau ketika di dunia, akhirnya nanti dicampak dalam api neraka. Wa iyazubillah. Sebab tu berhati-hati ya. Jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita meniru kehidupan orang yang telah dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sepatutnya kena menyalahi kehidupan mereka. Orang-orang barat tu yang tak menutup auratnya,
dengan pakaiannya, dengan solekannya, dengan hiasannya, dengan fashion-fashionnya itu, mereka ini golongan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan azab seandainya mereka itu tak bertaubat dan beriman kepada Allah. Adakah itu yang kita nak ikut? Jangan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, sama ada pada perbuatannya, kelakuannya, pakaiannya dan apa jugalah cara kehidupannya, maka mereka termasuk dalam golongan tu. Maksudnya apa? Mereka pun nanti akan bersama dengan mereka. Wa yuzubillah. Okey. Maka tiadalah baginya cita-cita, melainkan semata-mata menghimpunkan segala perhiasan yang menjadikan dirinya molek dengan terpaksa. Tu molek tapi dengan terpaksa. Ada tak orang perempuan? Ada, tuan-tuan. Yang ni, sebab tu kita boleh lihat mana dalilnya. Siapakah di antara usahawan yang kaya dalam dunia ni? Dalam Malaysia lah, kita ambil khususnya dalam Malaysia. Usahawan kosmetik kita panggil. Usahawan kosmetik, sama ada lelaki yang perempuan ke ataupun lelaki yang serumpama perempuan ke ataupun lelaki yang tulen ke, kalau dia buat perniagaan kosmetik, jutawan lah dia. Kenapa? Kerana inilah keperluan orang perempuan yang mengumpul alat-alat solat. Oh ni dah jadi beli hok ni, hok ni dah jadi beli hok ni, hok ni jadi beli hok ni. Kemudian bukan sekadar beli time tu saja. Oleh kerana keperluan ni sentiasa berulang, sebab tu orang jual kosmetik ni kaya. Sebab apa? Barang ni sentiasa habis. Jenis pula kena kita kata masuk molek dengan puan tu. Oh comel pakai benda ni. Habis minggu beli lagi, habis minggu beli lagi. Apa tak kaya? Kaya lah. Ini dalilnya. Orang perempuan dia memperbanyakkan mengumpul alat-alat solatnya. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan dirinya itu cantik dengan cara terpaksa. Bukan cantik semula jadi, tapi dipaksa cantik. Muka tu tak comel, tapi oleh kerana dah dipaksa cantik dengan alat solat, maka kononnya nampak cantik lah, tapi hakikatnya cantik tak cantik. Jangan sampai berlebih-lebihan. Tu. Dan setengahnya itu pula, setengah daripada perempuan itu tidak pula pada dengan sekadar perhiasan yang diadakan oleh suaminya itu hingga membawa kepada pergaduhan dan perceraian. Ini sampai satu tahap sampai bergaduh dan perceraian. Kenapa? Suaminya tak mampu nak beri apa yang dia inginkan. Suaminya tak mampu nak berikan kepada dia apa yang diinginkan daripada alat-alat solat yang molek, perhiasan muka dan sebagainya. Bila dia tak dapat ni, dia tak rasa cukup. Kemudian berlakulah gaduh. Saya nak ni, awak tak beli. Saya nak pakai ni, awak tak bagi. Saya nak ni, awak tak mampu dan sebagainya. Ceraikan saya tak nak hidup dengan awak. Akhirnya pergilah mahkamah, jumpa qadi. Bila qadi tanya, apa sebab ni nak bercerai ni? Isteri pun kata, sebabnya tuan qadi, dia tak belikan saya alat solat. Ketawa tuan qadi. Saya nak bedak ni tak dapat, saya nak ni tak dapat. Oh, itu sekali. Mana janganlah sampai bercerai tu kerana alat solat semata-mata. Rugi. Rugi. Kerana lemah suaminya menyempurnakan kehendak-kehendaknya yang boros dan hina itu. Berlakunya pergaduhan dan perceraian. Kenapa? Kerana suami tak mampu nak menyempurnakan kehendak-kehendaknya yang boros, ini yang berlebihan dan hina itu. Termasuk dalam permintaan yang hina lah. Kerana itu orang lelaki bila nak meminang perempuan, pastikan bagaimana keadaan ni. Kalau dia termasuk perempuan yang sederhana, maka tu layaklah untuk kita. Tapi kalau dia tu dah memang termasuk perempuan yang memang alat solatnya macam-macam tu, mana hati-hatilah kamu. Hati-hatilah kamu. Okey, kena jaga baik-baik. Kerana dia boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan dan perceraian. Okey. Maka hendaklah perempuan yang berakal mengetahui akan keelokan yang tersemat di hati laki-laki itu ialah keelokan rasmi tubuh atau keelokan sejati. Sebenarnya orang lelaki ni, ni dia buka rahsia lelaki. Sebahagian lelaki mata keranjang tu lain cerita tu, tak campur dalam hal ni lah. Jadi pengarang kitab ni dia kata, maka hendaklah perempuan yang berakal mereka itu mengetahui akan keelokan yang tersemat di hati laki-laki. Apa sebenarnya yang disukai oleh lelaki ni? Apa sebenarnya yang tersemat di hati lelaki itu? Iaitu ialah keelokan rasmi tubuh atau keelokan sejati. Maksudnya orang lelaki ni suka semula jadi apa yang ada pada perempuan. Kalau itulah. Maknanya dia tak, kebanyakan daripada lelaki ni dia tak suka pada tambahan-tambahan.
Dan perhiasan itu sekadar tambahannya saja. Adapun perhiasan itu sekadar tambahan saja. Yang dikehendaki apa? Keelokan yang sejati. Sebab tu waktu orang lelaki nak melamar orang perempuan, termasuk dalam perkara yang tak boleh disembunyikan oleh keluarga perempuan adalah keaiban yang ada pada diri perempuan tersebut. Kalau dia ada kekurangannya, umpama cacat pada tubuhnya ataupun apa, itu kena bagi tahu. Jangan ditutup dengan alat solid dan sebagainya sehingga tak nampak. Kerana apabila lepas daripada perkahwinan, suami dapat tahu, itu termasuk dalam pembohongan. Lepas tu bagi tahu. Kalau dia kata dia nak, jadilah. Kalau tak apalah. Bukannya susah sangat. Mana kalau dia tak terima, alhamdulillah. Sebab apa? Kalau dia terima dalam keadaan terpaksa, nanti lagi jadi satu kehinaan atas perempuan. Kalau dah lihat dah yang zahir ni, dia tak suka dah kan ada umpama contoh dok cerah ke, ataupun ada tanda yang tak sesuai ke, ataupun ada kecacatan sikit pada perempuan tu, dia kata tak apalah, kalau macam tu saya minta uzur. Tak apa, tak ada masalah lah. Yang perempuan pun jangan bersedih. Maknanya satu keelokan lah ni. Maknanya dia tahu kekurangan kita, tu baik, tak ada masalah. Kekurangan hanya di mata manusia, tetapi ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mereka yang kurang, apabila dimasukkan ke dalam syurga, hilang segala kekurangan, bahkan bertambah-tambah kelebihan. Ini kena jaga baik-baik. Di dunia mungkin kita kurang, tak putih ke, ada cacat sedikit ke, mata dok buka macam mana sepek sikit, itu di dunia. Tetapi kalau kita jaga kekurangan ini dengan rasa redha kepada Allah, menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Di syurga tidak ada satu kekurangan, melainkan semuanya kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak usah nak bimbang. Tak usah ada bimbang. Kalau tak ada lelaki suka kat kita, tak apalah, tak ada masalah. Mungkin itu lebih baik untuk diri kita, daripada kita bersama dengan orang lelaki tetapi sentiasa jadi bahan cecenya, jadi bahan hinaannya, jadi bahan apa kita kata ni, mengumpat ahli keluarganya dan sebagainya. Lebih baik kita tak bersuami. Lebih baik kita duduk dalam keadaan bersendirian, sampailah nanti satu masa Allah mendatangkan kepada kita orang yang memang boleh menerima kita walaupun kita dalam keadaan kekurangan sekalipun. InsyaAllah. Bersabar je lah. Okey. Jadi orang lelaki ni dia lebih suka melihat kepada keelokan yang asal, dan juga keelokan yang sejati, bukan ditambah-tambah. Adapun perhiasan sedikit-sedikit tu tak jadi masalah lah. Bedak yang tak melampau, gincu yang tak melampau, mana yang sedikit-sedikit tu tak jadi satu kesalahan. Itu sebagai tambahan bagi menarik pandangan mata suami. Dan yang ke-10, janganlah sangat-sangat ni memakai powder dan barang yang memolekkan muka. Kerana apa? Kerana tiada faedah yang sebenar padanya itu, tetapi ia menyebabkan kasar dan menghodohkan muka. Maksudnya dia tak galakkan. Powder ni maksudnya putih tu tau. Bedak yang berlebih-lebihan. Mungkin kalau kita nak lihat, dia karang kita ni dulu 60 tahun dulu. Mungkin waktu tu bahan yang digunakan pun waktu tu taklah seperti mana bahan yang ada sekarang ni. Jadi waktu tu pun dia pesan dah, kalau pakai bedak pada waktu tu pun boleh menyebabkan rosaknya muka, boleh menyebabkan kasarnya pada kulit dan juga menghodohkan muka. Mungkin bedak zaman dulu memang betul lah. Kalau kita lihat memang putihnya putih betul. Tak ada lagi yang seumpama zaman sekarang ni, yang mana ada bedak yang boleh membuat sama dengan warna kulit dan sebagainya. Sebab tu kalau dulu kita lihat Aziz Sata kan, dengan dalam cerita Piramli, dia pakai bedak solid sampai orang tanya ni tepung ke apa. Kerana tu memang warna dulu. Jadi kalau pakai tu, dia boleh menyebabkan kasar pada kulit dan juga menghodohkan muka, bukan semakin comel. Maka padalah membasuh muka sekali atau 2 kali pada sehari dengan air yang sejuk. Air yang sejuk yang bersiring. Bersiring yang maksudnya mencurah-curah. Mencurah-curah dengan menyendingkan bekahnya. Ini di antara kelakuan orang tua-tua kita. Dia tak akan ambil air tu dalam bekah tu dan dia ambil bekah yang sama dok. Dia akan ambil satu cebok tu, dia akan tuang, kemudian baru dia basuh muka dia. Ni dipanggil. Jadi air tu dia mengalir. Bila basuh muka ni maksudnya air yang mengalir ni dia menjatuhkan kotoran. Waktu kita basuh ni. Jadi kalau kita ambil yang sama, air tu duduk kat sini, dia tak kekal turun, tak jatuh. Jadi kotoran tu jadi ada di muka. Sama macam orang pakai pelembab dan sebagainya sekarang. Kalau dia setakat cuci gini saja mana bersih. Sebab tu dia kena cuci bawah paip nak basuh satu. Jadi air yang mengalir tu menyebabkan jatuh, gugur dan sebagainya. Itu kaedah. Membasuh muka dia kata, maka padalah basuh muka tu sekali atau 2 kali. Ni bagi orang yang duduk di rumah yang tak keluar beraktiviti dan sebagainya, maka madalah
Sebenarnya kalau kita ni bukan sekali 2 kali, 5 kali sekali. 5 kali sekali bagi orang Islam ni. Waktu wuduk tu kita basuh muka. Kita kan basuh muka. Dia kata maka padalah membasuh muka sekali atau 2 kali pada sehari dengan air sejuk yang bersiring, yakni yang mencurah-curah. Dengan cara kita menyendingkan ataupun mencondongkan mangkuk ataupun bekas air itu. Serta memakai sabun. Memakai sabun atau minyak badam. Ni orang kata alat solid orang dulu lah nak bersihkan muka. Sekarang ni dia ada macam-macam dia. Untuk melunturkan pun ada, untuk menyejukkan pun ada, macam-macam jenis lagi. Jadi orang dulu macam saya kata tadi, pakai sabun je. Sabun dulu cara saya kalau orang biasa pakai lah. Kalau saya lihat kat rumah tu, orang lain saya tak tahu. Cat 36 ataupun cat 39. Kalau terbalik gini 6666. Kalau terbalik gini jadi 999, dia warna hijau. Sabun tu. Sabun apa sini orang panggil? Boleh jadi ke? Kebanyakan itulah pakai untuk basuh muka ke dan sebagainya. Tu orang tu pakai. Tok saya pun tengok itulah banyak sabun dekat rumah. Ada benda lain tak, Dok? Tapi comel juga. Atau minyak badam. Ni kalau nak tambah lagi, dia kata pakai minyak badam. Minyak badam. Dan lagi baik memakai bedak sejuk. Pakai bedak sejuk ni orang zaman dulu belaka ni. Orang zaman sekarang tak pakai lagi dah bedak sejuk ni. Tu. Dia kata apa ni? Minyak badan ni salah satu untuk membuang kesan-kesan kotor lah pada muka. Dan lagi baik memakai bedak sejuk. Bedak sejuk yang diperbuat daripada minyak zaitun dan limau. Minyak zaitun dan limau. Atau bedak sejuk yang biasa, yang biasa itu. Yang biasa itu. Dan air, dia tak nyatakan di sini. Air yang bercampur dengan air sejuk. Kerana mandir air panas, iaitu menguatkan tubuh dan menjalankan darah. Okey. Dia kata sini di antara alat untuk membersihkan muka, antaranya apa? Cara tadi, tuang air, basuh muka 2 kali sekurang-kurangnya. Kemudian digunakan sabun ataupun minyak badam. Kalau nak baik lagi lepas daripada tu, pakai bedak sejuk yang diperbuat daripada minyak zaitun dan limau ataupun bedak sejuk biasa tu. Kalau kita lihat tu macam pil, butir-butir je kecil-kecil dulu, ada bekas. Itulah dulu bulat tu. Ada campur air, tu letak kat muka. Tu orang dulu nak bersihkan muka dia. Okey. Maka tiada mengapa memakai celak mata yang biasa. Kerana iaitu memberi manfaat kepada mata, tetapi hendaklah dengan sederhana saja. Ni celak mata kita bagi tahu dah sebelum ni, iaitu ismit, jenis yang berdebu tu, yang dipakai di bahagian dalam mata, letak di bahagian bawah dalam mata. Yang ni yang memberi manfaat. Adapun kalau yang pakai sini nak manfaat apa kat mata? Dia manfaat mana? Yang letak di bahagian sini, yang bahagian dalam. Jadi serbuk tu masuk, dia boleh mencerahkan mata. Dia boleh mencerahkan mata dah. Mana boleh pakai celak tapi jangan berlebih-lebihan. Maksud berlebihan ni apa? Kita mengadakan sesuatu yang tak ada. Contohnya kita nipis tapi nak nampak tebal, kita pun color nampak tebal. Tak bersambung, kita pun buat titik-titik biar bersambung. Contohnya. Tu tak lentik, kita pun lukis sampai nampak lentik. Contoh. Ini namanya berlebih-lebihan. Okey, dia sekadar saja. Yang tak menghilangkan wajah asli bagi seorang perempuan. Baik, adapun memakai powder dan minyak itu memudaratkan kulit kerana ia menutup lubang-lubang bulu derma, dia kata sini. Iaitu menutup lapisan kulit di bawah epidermis. Ataupun nama sekarang dia panggil dermis, lapisan kulit yang bawah. Yang ni kita pakai satu bahan. Ni zaman dulu lah ni, dia pakai bedak yang dicampur dengan minyak jadi tebal, nak biar supaya tak tanggal, tak luntur. Zaman sekarang pun ada juga dia panggil tu, alat tu dia pakai tu. Waterproof ke apa? Foundation. Saya tak pastilah jenamanya apa. Saya pun tak selidik sangat benda ni. Jadi mana ada jenis orang perempuan tu yang dia pakai alat solidnya tu sehingga sampai air tak boleh serak di muka. Foundation. Tu sampai tak serak air sampai tak sapak. Yang ni kalau dia pakai untuk ketika wuduk, maknanya tak sah wuduknya kerana air tak sapak. Jadi yang umpama yang ni, kalau pakai yang seumpama ni, itu yang beri kesan pada kulit.
Kenapa? Lapisan yang dia pakai tu menyebabkan tak boleh masuknya udara kepada kulit yang bawah. Sampai macam tu sekali. Dan ada pun mungkin sebahagian daripada kita ni zaman sekarang ni dengan zaman teknologi ni diperbuatkan alat-alat solid tu yang boleh serap air dan sebagainya. Tu tak mengapa. Tu tak jadi satu kesalahan. Okey, ada pun walaupun tak jadi satu kesalahan, maka janganlah pakai berlebih-lebihan. Okey. Dia kata maka pada ketika ia gugur, yang ni powder ataupun foundation yang kita pakai tu, bila dia kita tanggalkan, tinggallah tempat itu terlubang-lubang halus, maka dia tinggal di lubang-lubang yang halus pada muka kita. Sebab pipi kita ni walaupun kita kata nampak rata, dia ada lubang-lubang yang halus, lubang yang kecil pada ni. Kalau kita pergi tengok di gunakan mikroskop tu, di kulit kita ni memang ada lubang-lubang. Kalau di tangan tu dia panggil lubang-lubang Roma. Maka di pipi kita ni pun ada. Di pipi kita pun ada. Ini kita kena jaga baik-baik. Tapi apabila kita pakai alat yang seumpama tu, foundation yang berlebih-lebihan, bila kita pakai dan dia dah lekat kat muka kita ni, oleh kerana dia berminyak, dia serap masuk dalam lubang-lubang kulit ni. Waktu kita tanggalkan dia, maka adalah dia tu tinggal di tempat-tempat yang berlubang yang halus tu. Walaupun kita tak nampak. Sekali pakai mungkin tak, tapi oleh kerana kita dah banyak kali pakai, maka lubang tu menjadi tersumbat. Okey. Ia itu menjadikan hodoh kepada muka bila ditatap. Jadi apabila dah terlalu lama tu yang menjadi kesan hitam, dia jadi bintik-bintik naik hitam dan sebagainya. Itu sebab apa? Sebab lubang tu dah tertutup, dia memberi kesan. Dan mudarat lagi, dia akan menjadi kudis dan sebagainya. Maka janganlah perempuan yang berakal memakai akan benda-benda ni. Jadi orang yang berakal tak usahlah. Kerana apa? Selain daripada mendatangkan keburukan kepada kesihatan pada wajah, dia menambahkan lagi belanja kita. Kerana apabila dah pakai foundation macam tu, pasti nanti orang akan jual alat untuk menanggalkan foundation. Foundation tu mahal dah. Alat nak menanggalkan dia pula, Allah, satu hal pula. Kemudian nanti ada orang pula jual package apa? Package sebelum pakai pula. Nak mengelakkan daripada masuk, kononnya kena pakai itu dulu, baru pakai foundation. Jadi bertambah-tambahlah belanja hanya untuk memperhiaskan muka. Okey, jadi sebagai orang perempuan, ingatlah perhiasan tu termasuk perkara yang diharuskan selama mana tidak melepasi daripada batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, jadi ini sebahagian daripada peringatan untuk orang perempuan dalam bab perhiasan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sedikit daripada apa kita kata ni, nasihat daripada ulama ni dapatlah kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Adapun kalau kita teliti dengan baik, segala adab perhiasan ini bukan menghalang seorang perempuan itu untuk berhias, sama sekali tidak. Tetapi yang dihalang adalah berhias secara berlebih-lebihan sehingga boleh menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan dan juga melanggar batasan-batasan syarak. Okey, jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada hari yang lain, iaitu adab riyadhah. Adab riyadhah pula. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan sambung pembacaan kitab yang kedua, iaitu fiqhul ibadat. Wallahu a'lam.